Lagipun orang Pandan memang sudah biasa. Jadi kalau saya ceramah di Pandan kena pendek, di luar Pandan kena panjang. Cuma saya nak mulakan dengan kita ingati pengorbanan dan juga perjuangan saudara Kapal Singh. Kapal Singh berjuang untuk mempertahankan keadilan sebelum parti keadilan ada. Kapal Singh ini berjuang untuk memastikan mahkamah kita tidak ada campur tangan daripada tahun awal 70-an. Sebelum masa itu tidak popular pun melawan hakim-hakim yang tunduk kepada campur tangan kerajaan. Kapal Singh 20 tahun maklumkan kepada rakyat, kalau mahkamah kita ini ada campur tangan, kalau hakim tidak bebas, maka rakyat tak boleh aman. 20 tahun orang tak dengar sangat. Sampailah tahun 1998 saudara-saudari, apabila ketidakbebasan mahkamah itu mangsanya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, barulah rakyat Malaysia buka mata bersama-sama dengan Kapal Singh faham bahawa kalau mahkamah hakim kita ini lebih takut kepada imbuhan dunia, dia lebih takut kepada pangkat, maka yang jadi mangsa adalah rakyat sendiri. Jadi istimewa daripada orang Pandan kepada mendiang Kapal Singh dan seluruh keluarga Kapal Singh, satu pantun. Mana-mana saya pergi, saya bawa pantun ini dari orang Pandan kepada saudara Kapal Singh. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik akan dikenang juga saudara-saudara. Cara UMNO Barisan Nasional untuk berdepan dengan kita sekarang, oleh kerana dia tahu bahawa dengan Najib Tun Razak, populariti UMNO Barisan Nasional akan terus turun. Dulu dia dah tak popular, sekarang lepas dia marah rakyat pasal kangkung, makin tak popular. Kemudian lepas bomoh main kapal terbang, lagi tak popular. Sekarang dia terpaksa bergantung ambil gambar dengan Obama untuk popular, pun tak popular. Jadi UMNO Barisan Nasional tahu, selagi ada Najib dan selagi ada Rosmah, maka mustahil UMNO Barisan Nasional ada peluang untuk menang pilihan raya umum akan datang. Jadi dua cara yang UMNO Barisan Nasional akan guna dan telah gunakan sekarang. Pertama ialah wujudkan pecah belah dalam Pakatan Rakyat supaya harapan mereka pecah Pakatan Rakyat. Senang dia nak lawan kita dalam pilihan raya umum akan datang. Saya tak payah sebut, saudara-saudari faham. Memang dia nak pecahkan Pakatan Rakyat. Yang kedua, dia gunakan mahkamah untuk penjarakan satu demi satu pimpinan kita. Bermula dengan manusia paling popular dalam Malaysia kalau ikut hakim, saudara Anwar Ibrahim, kerana paling banyak kes di mahkamah. Sebulan yang lepas, Datuk Seri Anwar dah dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Kita tahu, saudara Mani Vanan dah sebut. Cuma yang ramai orang tak tahu ialah selalunya kalau nak buat rayuan, yang merayu dengan mahkamah yang lebih tinggi itu adalah orang yang kalah. Saya pergi mahkamah, saya kalah, saya buatlah rayuan ke mahkamah lagi tinggi. Malaysia boleh hebat dia pakai bomoh, Datuk Seri Anwar kalah oleh kerana mahkamah rayuan campur tangan, semua jatuhkan dia bersalah 5 tahun. Mendiang Kapal Singh nak buat rayuan, terkejut tengok Datuk Seri Anwar pun nak rayu, Peguam Negara, Kerajaan Malaysia pun rayu juga. Sepatutnya dah menang, kau nak merayu apa lagi? Tapi sebab rayuan, Peguam Negara buat rayuan, dia kata 5 tahun penjara, hukuman ke atas Datuk Seri Anwar itu tidak cukup. Hukuman maksimum 20 tahun pakcik, dia kata. Maka sebab itu dia minta mahkamah jatuhkan hukuman yang paling ketat dan yang paling berat mengikut hukuman maksima kepada Datuk Seri Anwar.
Maknanya dia tak berniat 5 tahun, dia berniat 20 tahun, saudara-saudara. Sebelum mendiang kapal Sing meninggalkan kita, dia pun dijatuhkan hukuman juga, hilang kursi parlimen. Tak cukup dengan dia hilang kursi parlimen, dah jatuh hukuman, maka Peguam Negara buat satu lagi rayuan. Rayuannya dia kata tak cukup dengan denda kapal Sing, mesti penjarakan kapal Sing. Kapal Sing akan jadi orang lumpuh pertama yang kena penjara dekat Malaysia kalau ikut UMNO Barisan Nasional. Dia bayangkan dia pegawai penjara buat roll call pagi-pagi, dia keluar dengan kereta roda. Sebabnya UMNO Barisan Nasional tahu kalau dia nak berdepan dengan pimpinan-pimpinan kita dalam pilihan raya umum akan datang, dia tak ada peluang. Jadi sebab itu kita tidak boleh lupa bahawa kalau kita tidak lawan UMNO Barisan Nasional, maka dia akan penjarakan pimpinan kita seorang demi seorang. Kes Datuk Seri Anwar akan bermula dalam sebulan lagi mungkin. Percayalah saudara-saudari, mereka tidak akan beri peluang. Mereka akan gunakan sepenuhnya kuasa campur tangan untuk arahkan mahkamah supaya kenakan hukuman yang lebih berat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sendiri ada beberapa kes. Kes jenayah ada 2, kes saman ada 3. Saya rasa lah dah habis kira, bukan tak ada lebih banyak. Kes saya, kerana saya yang kejar lembu. Sekarang dekat Malaysia, kalau kejar lembu, jumpa lembu duduk dalam kondo, kamu yang salah. Yang curi lembu tak ada masalah, curilah lembu banyak mana. Orang Pandan, kalau jumpa lembu kamu curi, kalau polis tangkap, tolong telefon saya. Saya nak beritahu kepada polis, tak salah curi lembu ni. Kalau tak percaya, tanya Syarifah. Kes saya tahun depan saya rasa dia akan mula bicara dalam 2-3 bulan akan datang. Lepas perbicaraan, saya yakin saya akan dijatuhkan hukuman bersalah. Rayuan mungkin ambil masa 7-8 bulan. Maksudnya pertengahan tahun depan, kepada saudara-saudara kawan-kawan di Pandan yang banyak ini, saya nak maklumkan, besar kemungkinan pertengahan tahun depan kita akan ada pilihan raya kecil di Pandan pula selepas Bukit Geluguk. Boleh janji dengan saya tak? Kalau ada pilihan raya kecil Pandan, kita akan bagi kemenangan yang lebih besar kepada Pakatan Rakyat. Boleh ke tidak? Tak kiralah siapa calonnya, pastikan majoriti itu lebih besar daripada majoriti dalam pilihan raya umum yang lepas. Boleh? Dan tak apalah. SB dengar dia tulis, Datuk Seri Najib, kalau Pandan pilihan raya kecil, mampus kamu, kalah 30,000 lepas ni. Baik, saya nak tutup dengan soal GST 1 bulan Mei. Kita lawan UMNO Barisan Nasional sebab dia zalim. Dia zalim kerana dia tak ambil kira tentang kebajikan rakyat. Apa salah Datuk Seri Anwar? Salah Datuk Seri Anwar ialah kerana dulu tahun 1998 dia tidak bersetuju dengan Mahathir ambil duit kerajaan bagi dekat anak. Itu saja. Kalau tahun 1998 Datuk Seri Anwar tutup mata, Datuk Seri Anwar kata ambillah Mahathir, kamu nak bagi 3,000 juta, sikit je bagilah kat Mizan tu. Dia dah jadi Perdana Menteri sekarang. Salah dia di mata UMNO ialah kerana dia kata tak baik dan zalim dalam keadaan rakyat semua susah, pinjaman naik, kegawatan ekonomi, kamu boleh ambil 3,000 juta, 3 bilion kamu bagi kepada anak kamu. Mana nilai dan juga pertimbangan seorang pemimpin kalau kamu buat begitu? Itu saja. Sebab itu kita terus lawan dia, bukan kerana zalim itu hanya kepada 2-3 orang, kerana zalim itu kepada setiap rakyat Malaysia. Saya jadi ahli Parlimen Pandan 1 tahun. Kes yang saya rasa paling saya terkesan ialah yang melibatkan anak-anak Cina dan India. Hari ini ramai Melayu, Cina, India. Saya nak beritahu kes apa. Yang selalu datang kalau orang India dan Cina jumpa saya ialah kerana anak dia tidak dapat kerakyatan. Ayah rakyat Malaysia
Cuma dia kahwin mungkin dengan orang Indonesia, dia kahwin dengan Vietnam. Kalau India, yang berbangsa India, dia kahwin dengan orang India. Datuk dia rakyat Malaysia, ayah rakyat Malaysia. Hanya kerana dia kahwin dengan orang bukan rakyat Malaysia, anak dia itu setiap seorang dinafikan hak. Tahun pertama lahir tak ada masalah. Tahun kedua, masuk tahun ketujuh, dia nak masuk sekolah, ada masalah. Lepas dia masuk sekolah, nak masuk tingkatan, dia ada masalah kerana dia bukan rakyat Malaysia. Sekarang sudah ada 20 kes Datuk Seri yang saya terpaksa rayu terus dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Zahid Hamidi, minta dia luluskan. Ini rakyat Malaysia, datuk dia rakyat Malaysia, ayah dia rakyat Malaysia. Kenapa kamu nafikan hak mereka untuk jadi rakyat Malaysia? Kesian budak-budak umur 7-8 tahun tak boleh masuk sekolah. Sedangkan kalau di Sabah, di Sarawak, di Malaysia, kawasan yang lain, anak orang asing, pendatang asing tak sampai 2-3 tahun, dia dapat kad kenalan, dia dapat hak seperti mana rakyat Malaysia yang lain. Sebab itu kita lawan dia, sebab dia zalim. Dan sekarang ini dia nak laksanakan pula satu cukai, namanya cukai barang dan perkhidmatan, GST. Ini cukai yang zalim kerana orang yang selama ini tak kena cukai kerana miskin, lepas ini semua kena bayar cukai. Orang pencen sebelum ini tak kena cukai, kena bayar cukai. Pelajar tak payah bayar cukai, kena bayar cukai. Suri rumah mana pernah kena bayar cukai, kena bayar cukai lepas ini. Budak-budak yang tak kahwin lagi, sebelum ini nak kahwin tak payah bayar cukai, lepas ini baik kahwin cepat, kena bayar cukai. Sebab itu saya kata, dalam Parlimen Pakcik, saya duduk berdepan dengan Timbalan Menteri Kewangan. Kalau setiap kali ada perbahasan dalam Parlimen, kalau pasal cukai atau kewangan, Najib tak berani masuk, Menteri pertama Husni pun tak berani masuk, maka dia hantar menteri yang kurang inci nama Ahmad Maslan. Ahmad Maslan duduk sentang dengan saya, tapi bila dia bangun saya tak nampak, saya kena diri sikit nampak. Dalam Parlimen saya kata, Datuk Ahmad Maslan, Timbalan Menteri, kamu kata kamu kena kutip cukai yang lebih sebab kerajaan tak cukup duit. Tak apalah, kita tolak tepi soal kamu belanja pakai ratus juta supaya Rosmah naik jet pergi shopping buat rambut baru, besar macam tu juga. Tak apalah, kita tak nak bincang pasal kapal selam. Dulu tak boleh selam, sekarang boleh selam tapi tak boleh cari kapal terbang. Tak apa, kita tak nak bincang. Saya nak tanya satu benda saja. Kamu kata kerajaan kena kutip cukai sebab tak cukup wang. Tak apa, cuma saya nak tanya, kenapa kamu mesti kutip cukai GST daripada orang susah dulu? Kutip cukai, kutiplah daripada orang kaya dulu. Kutip dari orang kaya, kalau tak cukup dah teruk mudarat sangat, baru boleh pertimbangkan kutip dari orang miskin. Saya tanya, kamu bagi alasan GST dilaksanakan di 162 negara. Kamu kata sebab 162 negara buat GST, maka Malaysia kena buat juga. Bagi contoh Vietnam, bagi contoh Laos, bagi contoh Cambodia, bagi contoh Zimbabwe. Zimbabwe buat GST, kita pun nak ikut buat GST juga. Sebab tu saya kata, kalau macam itu, kenapa negara-negara kaya dia ada cukai untuk orang kaya, syarikat kaya, syarikat yang monopoli macam Astro, macam syarikat tol. Di negara lain syarikat macam ini ada cukai khas. Oleh kerana kamu orang kaya yang terlampau kaya, oleh kerana kamu syarikat monopoli yang ambil untung berlebihan, maka kamu kena bayar cukai berlebihan supaya rakyat biasa tak payah bayar cukai banyak sangat. Saya tanya soalan mudah dalam Parlimen. Ahmad Maslan, menteri yang cukup sensitif kalau cakap dia tak cerdik. Kalau orang kata dia tak cerdik, dia akan kata, saya balik dari New Zealand, saya buat master di UKM, CGPA saya 3.8, saya seorang yang cerdik. Bila kita tanya macam tu, dia jawab semua yang lain. Akhir sekali dia kata, mengenai cadangan pandan untuk mengenakan cukai kepada orang kaya terlebih dahulu sebelum mencukai orang lain,
kerajaan berpendapat bahawa dalam ekonomi kita sekarang ini tidak sesuai untuk mencukai orang kaya. Oh, tu dia. Tak sesuai. Patutlah orang kata dia tak cerdik, saudara-saudari. Dia tak nak cukai sebab dia takut dengan Mirzan, dia takut dengan Mozani. Siapa yang paling kaya ni? Anak menteri. Siapa yang paling kaya? Cucu cicit kroni. Orang Pandan kaya ke tidak? Oh, kaya ke? Kalau kaya saya nak minta duit lepas ni. Soal pasal kaya tak kaya ni, dengan ini saya minta supaya jentera kita boleh bergerak. Sebab orang Pandan tadi cakap kaya, maka saya lancarkan kutipan untuk malam ini. Baik, sekali saya nak tutup begini untuk bagi ruang kepada Datuk Seri. Akhirnya GST apabila dilaksanakan, 90%, 90% of the people who before this don't have to pay tax because your income is low, kerana kamu tidak bekerja. Lepas ini 90% rakyat ini yang selama ini tak perlu bayar cukai, kena bayar cukai. Gunting rambut kena bayar cukai, beli baju kena bayar cukai, beli kasut kena bayar cukai, beli kereta bayar cukai, servis kereta kena bayar cukai, beli air kena bayar cukai. Dah lah tak ada air. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya nak jemput semua, kita ramai-ramai turun kenduri. Boleh? Kita turun kenduri 1 hari bulan Mei di Dataran Merdeka. Boleh ke tidak, saudara-saudari? Baik, ini yang duk jual buku ni, dia suruh saya promo. Siapa yang belum lagi boleh beli. Saya tak ambil 1 sen pun. Jangan lepas ni datang kata saya kaya banyak jual buku. Saya tak ambil 1 sen pun. Ia dijual pada harga kos dengan satu tujuan saja, supaya segala penipuan di mahkamah itu kita sebarkan kepada rakyat. Saya minta supaya beli, kalau ada duit lebih beli 10, sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Pandan yang banyak membantu dan memahami bahawa kadang-kadang kerja saya lebih penting untuk kejar lembu UMNO. Jadi kadang-kadang saya jarang berada di sini. Kita mesti lawan, tetap lawan. Boleh saudara-saudari? InsyaAllah kita jumpa di Dataran Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.